Untuk makluman semua, jendela ini pelan jendela ini adalah singkatan bagi jalinan digital negara. Ia akan dilaksanakan pada bermula 2020 sehingga 2025. Itu dalam dua fasa. Fasa pertama adalah pada tahun 2020 sehingga 2022, iaitu tahun ini, dan fasa kedua akan bermula pada 2023 sehingga 2025. Itu pada fasa kedua ya. Dan pada fasa pertama kita menyasarkan sebanyak lebih kurang 96.9% coverage ataupun liputan 4G di kawasan yang berpenduduk. Ini kena jelas lah. Banyak orang tak jelas berkenaan dengan kawasan yang berpenduduk ni. Bila kita cakap pasal liputan coverage, kita hanya menyediakan coverage, pengiraan kita adalah di kawasan berpenduduk. Kawasan yang tidak berpenduduk, contohnya kawasan pegunungan yang tiada penduduk atau kawasan hutan yang tiada penduduk, itu kita tidak kira dalam kita punya liputan capaian. Dan kita juga ingin mencapai kelajuan purata sebanyak 35 megabit per second ya. Itu sasaran kita pada tahun inilah, kita tahun 2002. Dan yang ketiganya, kita juga ingin mencapai sebanyak 7.5 juta jentian optik ke premis ataupun kita panggil capaian jentian optik ke premis bagi premis di seluruh Malaysia. Itu adalah jendela sasaran yang ditetapkan, ketiga-tiga sasaran yang ditetapkan untuk seluruh kita kata negara lah. Jadi kita kemudian lepas ini kita akan lebih pergi ke spesifik sikit kepada negeri Perlis pula. Dan pada fasa kedua nanti, iaitu pada tahun 2023, tahun depan dan seterusnya, kita merancang penggunaan untuk fixed wireless access ataupun FWA dengan bermacam-macam teknologi lah, untuk kita menambah baik liputan-liputan di kawasan-kawasan itu, utamanya kawasan-kawasan yang terlalu remote ya, sebagai penambahbaikan kepada pelan bagi yang telah dilaksanakan pada tahun ini. Pencapaian terkini jendela di seluruh Malaysia buat masa ini, kita dalam fasa 1 lah ya. Dalam fasa 1 ini, macam saya maklumkan sebentar tadi, ada 3 perkara yang kita ingin capai. Yang pertamanya berkenaan dengan liputan selular 4G. Keduanya berkenaan dengan kualiti, ataupun bila kita sebut pasal kualiti ni, kita pasal speed lah, pasal kelajuan. Dan yang ketiganya adalah dari segi liputan jalur lebar, fixed fiber ya. Dan untuk di seluruh Malaysia, sebelum pelaksanaan jendela pada 2020 dulu, Ogos 2020, purata kelajuan 4G 4G negara Malaysia ialah sebanyak 25 megabit per second. Tapi setelah pelaksanaan jendela pada fasa 1 ini, sehingga suku ketiga 2022, kita telah mencapai purata kelajuan 52.48 megabit per second ya. Itu melebihi sasaran yang kita tetapkan. Asalnya kita tetapkan pada hujung tahun ini kita nak capai 35 megabit per second saja, tapi kita telah mencapai 52.48 megabit per second. Dari segi liputan pula, kita menyasarkan di seluruh Malaysia pada tahun ini bagi mencapai 96.9% liputan 4G di kawasan yang berpenduduk. Dan kita telah mencapai sehingga suku ketiga tahun ini sebanyak 95.98%. Ini masih lagi belum mencapai target yang kita tetapkan pada hujung tahun inilah. Jadi insyaAllah dengan kerjasama semua pihak kita boleh capai kan. Dan pada dari segi liputan jentian optik pula, kita menyasarkan pada awalnya 7.5 juta premis bagi fasa pertama jendela ini. Dan Alhamdulillah kita telah mencapai 7.44 juta premis berbanding sebelum kita bermula jendela, kita cuma ada 4.95 juta premis yang telah diikuti dengan perkhidmatan fiber optik. Ini adalah satu fungsi baru ataupun kemudahan baru yang kita sediakan kepada rakyat untuk menyemak kita kata dari segi perkhidmatan yang ada di kawasan masing-masing. Bila kita sebagai pengguna, bila kita contohnya di rumah kita tak tahu perkhidmatan apa yang dia disediakan, sama ada dari segi 4G ataupun kita kata mobile internet ataupun fixed internet, iaitu sama ada
Unify ke ataupun lain-lain perkhidmatan yang ada tersebut. Jadi bila kita sediakan jendela map ini, pengguna boleh sendiri masuk sendiri ke website jendela ataupun download sendiri apps. Dia ada apps di handphone, sama ada Android ataupun iPhone. Tuan-tuan boleh download jendela map ni lah. Kalau di website, tuan-tuan boleh menggunakan https://jendela.my itu untuk masuk jendela map di website. Dan fungsi-fungsi jendela map ni sebenarnya dia banyak membantu pengguna untuk membuat semakan liputan. Jadi kita boleh tahulah, kita boleh dalam map tu, dia memang dalam macam bentuk map, kita boleh pinpoint lokasi dekat mana kita nak tahu ada perkhidmatan tersebut. Kalau kita nak tahu di rumah kita, kita letakkan lokasi rumah kita. Kalau kita nak tahu di rumah mak bapak kita contohnya, kita boleh letakkan check periksa location di rumah mak bapak kita. Jadi kita boleh tahu apa jenis liputan perkhidmatan yang ada di situ. Sama ada internet wireless, iaitu selular 4G ke, ataupun akan datang nanti 5G lah Dan juga kita boleh tengok dari segi fiber optiknya perkhidmatan. Mungkin ada perkhidmatan Time ataupun TM ataupun Maxis ataupun lain-lain telco. Itu contoh sebahagiannya lah. Ataupun boleh juga kita semak perkhidmatan TV yang ada tersebut. Maksudnya sama ada perkhidmatan digital TV di kawasan tersebut. Jadi kita boleh semak dari segi perkhidmatan yang ada, telco apa yang ada menyediakan perkhidmatan di kawasan tersebut untuk kemudahan kita. Contohnya bila kita nak langgan 4G, so jadi kita boleh pilih supaya ini membantu pengguna daripada beli. Contohnya saya daftar line, satu line A, telco A, tiba-tiba saya balik rumah rupanya line tu tak ada di kawasan tersebut. Jadi pengguna akan mengadu lah kenapa line tersebut tak tiada di kawasan tersebut. Jadi bila kita tahu line apa yang ada, mudahlah untuk kita untuk mendapatkan perkhidmatan yang tepat. Dan keduanya, dia juga ada jendela map ni juga ada berita berkenaan dengan pembangunan jendela ini sendiri, pelan jendela ini sendiri. Yang ketiganya, dia ada kandungan berkenaan dengan Menari ID. Menari ID ni ada satu inisiatif di bawah Pusat Ekonomi Digital. Pusat Ekonomi Digital ni dia ada di seluruh Malaysia, dan di Perlis kita ada 14 Dalam 14 Pusat Ekonomi Digital ni, dia mencari perkara-perkara ataupun item-item yang menarik di kawasan sekeliling padi mereka. Jadi perkara ini dikongsikan dalam jendela map ni supaya tuan-tuan boleh menggunakan maklumat ini. Contohnya nak pergi bercuti, nak cari benda yang menarik lah, kita kata apa-apa benda yang menarik di kawasan tersebut, mereka akan kongsikan dalam jendela map ni untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Dan macam saya maklumkan tadi, jendela map ini juga untuk meletakkan lokasi-lokasi pusat ekonomi digital Malaysia, keluarga Malaysia ni di seluruh Malaysia. Dan 14 pusat ekonomi tersebut adalah berada di Negeri Perlis, dan tuan-tuan boleh mencari lokasi-lokasi mereka untuk mendapatkan perkhidmatan. Dan dia merupakan perkhidmatan secara kolektif lah untuk penggunaan internet. Dan juga tahun ini kita memperkasakan dia dengan program-program keusahawanan. Jadi kalau tuan-tuan berminat untuk belajar ataupun menjual secara online, kita galakkan datang ke Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia ini untuk belajar dengan cara yang betul daripada tenaga pengajar yang bertauliah. Selain itu, tuan-tuan juga boleh menghantar maklum malas aduan berkenaan apa-apa sajalah berkenaan dengan perkhidmatan telco di dalam laman jendela map ini untuk tindakan daripada pihak yang berkenaan. Alhamdulillah, kebanyakan kita punya sasaran bagi jendela di negeri Perlis kita dapat capai tahun ini, iaitu pada penghujung fasa 1 tahun ini. Dan dari segi liputan contohnya, kita menyasarkan sebanyak 99.85% liputan 4G di negeri Perlis ini bagi kawasan yang berpenduduk, dan kita telah capai sasaran tersebut pada suku ketiga tahun ini. Itu yang menggembirakan kita lah. Dan keduanya, dari segi kelajuan kerajaan secara asasnya menetapkan
purata kelajuan pada penghujung tahun ini adalah 35 megabit per second, dan Perlis telah mencapai 37.62 megabit per second. Mungkin orang argue lah, saya pakai di rumah saya tak dapat pun speed ni. Ini saya purata secara keseluruhan. Dia ada kawasan yang tinggi, ada kawasan yang stabil, ada kawasan yang mungkin sedikit rendah. Tapi kita ambil data ini, kita ambil daripada perkhidmatan yang disediakan secara kita panggil crowdsourcing lah. Data-data bila tuan-tuan membuat ujian liputan ataupun membuat ujian kelajuan di handphone tuan-tuan menggunakan Ookla, pihak Ookla ni dia akan collect all the data, kumpul semua data tersebut untuk pengiraan dia punya purata kelajuan. Ini bukan datang pada telco, dan ini bukan datang pada MC, data MC lah. Data ini datang pada crowdsourcing menggunakan kita panggil aplikasi third app, aplikasi daripada pihak Ookla lah. Jadi ia lebih kita kata lebih telus lah data ni ya. Dan yang ketiganya adalah dari segi liputan fiber optik ya. Fiber optik pula sasaran kita untuk menyiapkan lebih kurang 14,780 liputan fiber optik ke premis-premis yang baru lah. Sebelum pelaksanaan jendela, status semasa adalah liputan fiber optik di seluruh negeri Perlis adalah merangkumi 20,425 premis. Maksud saya liputan tu perkhidmatan tu tersedia untuk dilangkan ya. Dan sekarang alhamdulillah kita telah pun siap lebih kurang 9,370 tambahan liputan bagi premis ini. Premis disebut premis ni termasuk premis perumahan, bangunan kerajaan, bangunan komersial ya. Dan masih lagi dalam pelaksanaan, ada lebih kurang kita ingin siapkan lebih kurang dalam 5,410 premis lagi, InsyaAllah akan siap. Itu tiga sasaran kita yang kita cuba capai di negeri Perlis, dan dua padanya telah pun tercapai. Suku kedua daripada MCMC, kita panggil jumlah langganan bagi talian jalur lebar talian tetap macam kita fiber optik dan fix tadi adalah sebanyak lebih kurang 26.6% saja bagi 100 premis. Maksudnya daripada 100 jenis 100 premis itu hanya lebih kurang 26 premis saja yang melanggan fix internet ni ataupun jalur lebar talian tetap. Dan bagi berbeza dengan jalur lebar muda alih jalur lebar muda alih ni kita kata phone telefon kita lah, sama ada tuan-tuan memakai apa-apa sahaja perkhidmatan Digi, Celcom, Maxis, U-Mobile, YTL ataupun WB, dia punya kadar penembusan dia adalah bagi negeri Perlis ni adalah sebanyak 115% bagi 100 penduduk. Maksudnya ada penduduk menggunakan lebih pun daripada satu handphone kita katakan untuk penggunaan sebagai penggunaan harian lah. Itu perbezaan antara talian tetap dan juga mobile kita kata ataupun talian muda alih dari segi penembusan. Jadi pihak kerajaan sedang meningkatkan kita kata infrastruktur fiber optik ataupun infrastruktur talian tetap ini ke seluruh negeri Perlis, tetapi dia punya demand ataupun dia punya subscription ataupun dia punya langganan tu masih lagi rendah lah. Itu kita kena tengok sama lah macam mana kita dapat bantu untuk meningkatkan langganan di seluruh negeri Perlis. Baik, terima kasih. Kalau kita kata nak memperkasakan jalur lebar ini memang dibincangkan dalam pelan asal jendela. Kerana jendela itu dilaksanakan selepas kita menerima COVID lah, kita katakan pandemik COVID tu mula datang, dan itu merupakan bila lockdown itu, bila perintah kawalan pergerakan itu, ia merupakan satu ujian kepada kita panggil infrastruktur telekomunikasi negara. Masa tu semua orang balik ke rumah, tak keluar. Jadi kebanyakan pada masa itu network planning ataupun kita rangkaian perancangan infrastruktur adalah tertumpu di kawasan tempat kita bekerja, tempat kita di bandar-bandar. Jadi bila banyak orang balik ke rumah, mereka menggunakan secara serentak di rumah untuk bekerja, untuk menyiapkan, untuk tengok TV. PKP kan kebanyakan tak kerja, jadi duduk rumah tengok TV, tengok streaming online.
Jadi masa itu data dan keperluan speed diperlukan di kawasan perumahan, bukan di kawasan-kawasan bandar tempat-tempat bekerja. Jadi menyebabkan ujian itu betul-betul kita uji secara penuh lah, dan kita dapat identify, kita dapat guna pasti kelemahan-kelemahannya, dan pelan jendela ini dirangka supaya ia dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan di bawah pelan jendela ini kita, macam saya maklum, ada dua kategori. Pertamanya kategori infrastruktur fiber, infrastruktur tetap, talian tetap. Yang keduanya kita nak improve dari segi talian mudah alih ataupun mobile. Sebab mana-mana pengguna pun kalau menggunakan internet ni, menggunakan dua teknologi ni, bila apa yang kita measure, apa yang kita ukur dari segi kepuasan dia, kalau kita kata, kebanyakan orang akan kata satunya cepat lah, kita nak cepat. Bila kita sebut pasal cepat ni, kita merujuk kepada kelajuan. Jadi fokus kita adalah kelajuan, dan keduanya tempat yang mempunyai liputan. Laju pun, tapi kalau tak ada perkhidmatan di rumah kita, kita pun kecewa dia lah. Kebanyakan orang macam tu. Jadi jendela ini dia punya plan dia di seluruh Malaysia, termasuk di Perlis, dia terbahagi kepada dua. Pertamanya untuk fix internet ataupun talian tetap, yang keduanya untuk talian mudah alih. Saya pergi ke talian mudah alih dulu lah, ya. Talian mudah alih ni di Perlis, bagi sektor, bagi infrastruktur kita kata talian mudah alih, sebelum pandemik melanda, kita ada lebih kurang 285 menara pemancar, ataupun maafkan saya, struktur pemancar di seluruh negeri Perlis. Ini termasuklah yang kita kata sebagai menara dan struktur yang di atas bumbung atau bangunan, itu dalam 285 struktur lah. Dan daripada 285 struktur ini, apa yang kita buat untuk menambah baik kualiti dalam pelan jendela ni adalah, pertamanya kita membina pemancar, struktur pemancar baru. Pada dalam fasa 1 kita telah membina 6 menara baru bagi kita kata mengatasi masalah liputan. Dan dalam masa yang sama, selain kita menambah menara baru, kita juga turut menaik taraf ke semua menara-menara yang ada, ataupun struktur-struktur yang ada, kepada 4G dan LTE. Sebelum ni mungkin ada 3G. 3G tu kita tutup dan kita naik taraf kepada 4G. Yang mana ada 4G, kita naik taraf ke 4G LTE, Dan Alhamdulillah, sehingga kini kita pun telah siap sebanyak menaik taraf tadi, menara tadi, lebih kurang 264 struktur lah. Bila saya kata naik taraf ni, apa yang kita buat? Apa yang dibuat oleh pihak telco, dia tambah kapasiti dia punya transmitter dia, dia punya pemancar dia, supaya dia lebih boleh tambah baik lebih dari segi kelajuannya. Dan dalam masa yang sama juga, kita turut menutup 3G, perkhidmatan 3G. Kalau sebelum ni tuan-tuan pernah menggunakan 3G, pada tahun ini bila tuan-tuan guna, dah tak boleh guna lagi lah 3G. Kita telah ditamatkan perkhidmatan ni pada Disember, penghujung tahun lepas, pada ni, so bermula pada Januari, semua perkhidmatan 3G telah telah tutup sepenuhnya. Dan spektrum ataupun kita panggil sumber yang pada spektrum yang kita gunakan untuk 3G ni, kita telah pindah kepada 4G. Jadi dalam masa yang sama, pertambahan spektrum ni akan melibatkan kapasiti bertambah dari segi speed untuk 4G ni. Itu adalah improvement plan dari dalam jalur lebar mudah alih. Dan keduanya adalah berkenaan dengan jalur lebar tetap. Bila kita kata jalur lebar tetap ni, fiber optik. Sebelum pelaksanaan jendela ni, kita di Negeri Perlis ni lebih kurang ada 20,425 premis yang telah diliputi dengan kita panggil jalur lebar talian tetap. Itu sama ada copper ataupun fiber. Dan dalam pelan jendela, macam saya maklum tadi, kita meluaskan liputan melalui projek yang kita berikan kepada pihak perkhidmatan, iaitu penambahan sebanyak lebih kurang 14,780 lagi liputan untuk premis-premis yang baharu, iaitu yang telah siap dilaksanakan sebanyak lebih kurang 9,371 premis, dan dalam pelaksanaan
sebanyak 5,410. Dan ini adalah merujuk kepada fiber saja. Kerana apa? Pihak TM sendiri akan menamatkan perkhidmatan kita panggil copper lah. Lepas ini semua pengguna-pengguna yang masih menggunakan perkhidmatan streaming, nama lama pihak TM streaming menggunakan copper, pihak TM akan datang, akan tukar kepada fiber. Jadi tak ada lagi lah copper. Copper ni dia ada limitasi dari segi speed lah. Kalau tuan-tuan pakai copper tu selalunya paling tinggi tak silap saya dalam 8 meg lah, boleh dapat. Tapi kalau fiber buat masa ini tawaran yang ditawarkan di Gplay sehingga 800 megabit per second, banyak tu. Dan selain pada itu ada dua kategori. Kita juga turut menyediakan pusat ekonomi digital. Pusat ekonomi digital ni dia merupakan salah satu infrastruktur lah, dikira sebagai satu infrastruktur kerana ia adalah pusat untuk orang kata perkhidmatan kolektif. Walaupun kita telah menyediakan perkhidmatan mobile dan juga fix, masih ada lagi rakyat-rakyat yang tak mampu untuk membayar perkhidmatan ini. Dia pun boleh datang menggunakan di pusat ekonomi digital ini secara percuma, terutamanya pelajar-pelajar sekolah. Dan ia merupakan satu kita kata pusat ekonomi ataupun pusat pembelajaran yang selamat lah. Dia sesuai untuk pelajar, sesuai untuk remaja, dan sesuai untuk siapa saja untuk belajar berkenaan dengan keusahawanan secara online. Dan ini yang kita beri penekanan, program usahawan yang kita laksanakan di negeri Perlis ni. Dalam masa yang sama, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pihak kementerian juga turut melaksanakan projek Point of Presence, projek POP, dan di negeri Perlis sebanyak 51 kawasan sekolah telah dipilih sebagai projek di bawah projek POP ini dalam fasa 1 projek POP lah. Dan 2 kawasan industri telah dipilih, dan alhamdulillah sehingga 10/3 tahun ini, sebelum berakhir janji Naila ni, semua kawasan ini telah siap dengan projek POP. Bila orang tanya apa projek POP? Projek POP ini adalah dipanggil nama singkatan sebagai Point of Presence, di mana sekolah-sekolah yang terpilih, pihak pemberi perkhidmatan yang dilantik, dalam kes ini di negeri Perlis, pihak TM dia menarik fiber optik ke kawasan sekolah tersebut sehingga kabinet di depan kawasan sekolah tersebut lah. Jadi sepanjang laluan dia tarik tu, infrastruktur fiber tu TM sediakan 2.5 km daripada kawasan sekolah itu. Pihak TM perlu sediakan port-port untuk penggunaan premis yang mana berada di sekeliling sekolah lah. Jadi itu memberikan kita kata tambah nilai kepada projek ini. Dan dalam masa yang sama kita turut meluaskan liputan panggil fiber optik ini kawasan-kawasan di sekeliling sekolah. Jadi yang terpilih adalah sebanyak 51 sekolah. Jadi tuan-tuan maklumlah, kalau 51 sekolah ini berapa banyak rumah yang berada di sekeliling sekolah. Yang kita tahu sekolah selalunya dibina di dalam kawasan-kawasan komuniti yang akan meliputi lebih banyak premis-premis ya. Itu yang kita target di bawah Point of Presence punya projek atau POP di bawah KKNM ini. Dan ini berita yang sangat baik kerana fasa 1 di negeri Perlis kita telah siap kesemuanya. Saya nak sentuh sikit tentang aduan perkhidmatan. Sebab pertamanya untuk cara membuat aduan yang betul, sama ada pada pengguna-pengguna perkhidmatan internet di negeri Perlis ini, kita memang membantu, dan sasaran kita adalah bertujuan untuk menambah baikkan perkhidmatan yang sedia ada. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai masalah berkenaan dengan liputan ataupun masalah berkenaan dengan kualiti, kita tuan-tuan bolehlah membuat aduan secara rasmi di pihak MCMC ya. Kita berada di tingkat 5 bangunan KWSP ya. Dan ataupun boleh juga membuat panggilan di talian yang akan kita kongsikan nanti. Dan juga tuan-tuan juga boleh membuat aduan terus kepada pemberi perkhidmatan ya, telco.
sekiranya tuan-tuan beraduan kepada pihak pemberi perkhidmatan dan masih tidak selesai, tuan-tuan boleh direct kepada pihak MCMC untuk membuat aduan tersebut. Yang saya nak nyatakan di sini adalah bila kita tidak berpuas hati kepada satu-satu perkhidmatan, instead of kita membuat aduan di dalam media sosial, kita letak dalam komen, dalam Twitter, dalam Facebook, saya galakkan tuan-tuan supaya membuat aduan secara rasmi untuk tindakan kami dan juga agensi dan pihak telco-telco yang berkenaan. Kenapa? Kalau buat secara online ataupun secara di media sosial ni, kita tak dapat capture, kita tak dapat tangkap semua-semua aduan-aduan tersebut. Kadang-kadang dia ada dalam komen, dan komen tu jauh kat dalam, ada 1000 orang komen ke. Jadi kita nak mencari aduan tu susah. Dan yang mana yang viral mungkin kita dapat lah. Tapi yang tuan-tuan yang buat aduan tapi tak viral tu macam mana? Buat secara Facebook tapi tak viral kan di Twitter. Jadi kita pun nak melindungi hak tuan-tuan dan puan-puan, dan itu adalah salah satu tanggungjawab MCMC. Dan kita nak tuan-tuan kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kita galakkan tuan-tuan buat aduan secara rasmi. Saluran rasmi untuk membuat aduan kepada MCMC, pertamanya tuan-tuan boleh menggunakan internet untuk melayari portal aduan, aduan.skmm.gov.my, ataupun tuan-tuan juga boleh email kepada MCMC, iaitu di alamat email aduan skmm, satu perkataannya, .mcmc.gov.my. Ataupun sekiranya tuan-tuan memang mempunyai masalah internet, tak dapat masuk langsung internet untuk hantar email ataupun masuk portal aduan, tuan-tuan boleh datang sendiri ke pejabat MCMC Negeri Perlis, iaitu di tingkat 5 bangunan KWSP, dekat saja dengan stesen bas ni lah. Dan tuan-tuan datang sendiri, walk in. Kita punya waktu rasmi adalah pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang pada hari bekerja lah. Kalau tuan-tuan datang pada hari cuti, memang kita tutup lah. Dan tuan-tuan juga boleh buat telefon, panggilan telefon. Kalau tuan-tuan punya talian telefon, boleh buat panggilan telefon ke pejabat kita secara terus, iaitu 04 970 8000, 04 970 8000. Ini pun sewaktu working hours je lah, pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Ataupun nak buat di panggilan di portal aduan ni, kita juga menyediakan talian secara rasmi, iaitu 1800 88 030. Saya ulang balik, 1800 88 030. Tapi di panggilan ini diuruskan oleh kita punya call center di Ibu Pejabat lah.